Hai, selamat datang ke channel Cikgu Pija. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga loceng. Jom belajar bersama Cikgu Pija. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam kelas Bahasa Melayu tingkatan 3. Bersama Cikgu Pija. Baiklah, pada hari ini kamu akan belajar tema 1, suluh masa depan, kemahiran menulis, iaitu di bawah tajuk Kemanakah Kita? Pendidikan selepas tingkatan 3. Kamu juga boleh merujuk buku teks muka surat 6. Standard kandungan dan pembelajaran kita pada hari ini ialah, pada hari ini kamu akan belajar kemahiran menulis, standard kandungan, menulis untuk menerangkan makna kata dan istilah, rangkai kata, ungkapan dan ayat. Standard pembelajaran, menulis dan menerangkan makna kata, rangkai kata, istilah, ungkapan dan ayat dengan betul mengikut konteks. Kriteria kejayaan pada hari ini ialah, murid akan berjaya sekiranya murid dapat, yang pertama, menyatakan sekurang-kurangnya 3 isi tersurat dan 3 isi tersirat yang tepat berpandukan kehendak soalan ulasan, di mana cikgu akan bagi satu soalan ulasan dan berdasarkan soalan tersebut, kamu akan kena pasti isi tersurat dan juga isi tersirat. Dan yang kedua, murid berjaya sekiranya murid dapat membina sekurang-kurangnya 1/4 isi yang lengkap, iaitu pada hari ini kamu akan membina 1/4 isi yang lengkap di mana perlu ada isi tersurat dan juga isi tersirat. Dan yang terakhir sekali ialah menulis ulasan lengkap antara 80 hingga 100 patah perkataan, iaitu sebagai kerja rumah. Oleh itu, pada hari ini kita akan belajar bagaimana untuk menulis ataupun membina ulasan mengikut format PT3 yang betul. Okey. Soalan ulasan merupakan soalan pada bahagian C, iaitu pemindahan maklumat dalam kertas 1. Markah penuh bagi ulasan ialah 15 markah. Ulasan perlulah ditulis dalam 1 perenggan sahaja, di mana kamu perlulah selang 2 jari sebelum mula menulis ulasan. Kemudian, kamu perlu menggunakan penanda wacana. Contoh penanda wacana ialah selain itu, di samping itu, seterusnya, kemudian, tambahan lagi, hal ini demikian kerana, akhir sekali dan sebagainya. Seterusnya, ulasan perlu ditulis isi tersurat dan isi tersirat. Apakah yang dimaksudkan dengan isi tersurat dan juga isi tersirat? Ya, betul. Isi tersurat ialah isi yang terdapat dalam petikan. Manakala isi tersirat ialah isi idea ataupun ayat kamu sendiri. Isi tersirat boleh terdiri daripada contoh, huraian atau kesan. Kamu juga perlu menulis jumlah patah perkataan pada bahagian bawah sebelah kanan dan dikurungkan. Ulasan juga mestilah ditulis antara 80 hingga 100 patah perkataan. Tidak boleh lebih dan juga tidak boleh kurang. Seterusnya ialah teknik menulis ulasan mengikut format PT3. Baiklah, di sini cikgu ada kongsikan satu contoh karangan ulasan
Tajuk ulasan ialah punca kemalangan jalan raya. Isi tersurat iaitu isi yang terdapat dalam petikan. Baiklah, dalam petikan ada 4 isi tersurat iaitu kecuaian pemandu, keadaan jalan raya, kerosakan kenderaan dan juga kelemahan penguatkuasaan. Baiklah, pada hari ini cikgu akan ajar kamu bagaimana untuk menulis ulasan mengikut format PT3 yang betul. Berdasarkan gambar yang cikgu kongsikan dalam video ini, kamu boleh rujuk. Okey, gambar rajah menunjukkan kamu perlu masukkan tajuk soalan iaitu berdasarkan soalan yang cikgu kongsikan sebelum ini. Tajuk soalan ialah punca kemalangan jalan raya. Jadi, gambar rajah menunjukkan punca kemalangan jalan raya. Kemudian, kamu perlu tulis isi tersurat yang pertama, gunakan penanda wacana. Antaranya ialah, kemudian kamu perlu tulis isi tersirat yang pertama sebagai contoh. Kemudian, tulis isi tersurat yang kedua, gunakan penanda wacana selain itu. Kemudian, tulis isi tersirat yang kedua, gunakan penanda wacana. Hal ini demikian kerana iaitu huraian. Kemudian tulis isi tersurat yang ketiga, gunakan penanda wacana seterusnya. Dan tulis isi tersirat yang ketiga iaitu contoh. Kemudian tulis isi tersurat yang terakhir, gunakan penanda wacana akhir sekali. Dan tulis isi tersirat yang keempat, gunakan penanda wacana kesannya. Dan akhir sekali, kamu perlu menulis kesimpulan. Dalam kesimpulan, perlulah ada cadangan dan harapan. Baiklah, di sini cikgu kongsikan contoh ulasan lengkap mengikut format PT3. Berdasarkan soalan yang tadi iaitu punca kemalangan jalan raya. Baiklah, mari kita tengok sama-sama. Gambar rajah menunjukkan, okey, kamu tulis tajuk soalan iaitu punca kemalangan jalan raya. Gunakan penanda wacana untuk isi yang pertama, isi tersurat yang pertama iaitu antaranya ialah kecuaian. Kemudian, kamu perlu memberikan contoh. Apakah kecuaian pemandu? Contoh kecuaian pemandu. Sebagai contoh, pemandu memandu kenderaan sambil menggunakan telefon bimbit. Kemudian, gunakan penanda wacana yang kedua untuk isi tersurat yang kedua iaitu selain itu kerosakan kenderaan. Mengapakah kenderaan boleh rosak? Jadi, kamu masukkan isi tersirat yang kedua iaitu hal ini demikian kerana sebelum memulakan perjalanan, pemandu tidak menyelenggara kenderaan dengan baik serta menukar tayar yang haus. Kemudian, gunakan penanda wacana untuk isi tersurat yang ketiga iaitu seterusnya keadaan jalan raya. Kemudian, kamu bagi contoh keadaan jalan raya yang macam mana? Contohnya, tamsilnya keadaan jalan raya yang berlubang menyebabkan pemandu tidak dapat mengawal kenderaan dengan baik, sekaligus menyumbang kepada kemalangan jalan raya. Kemudian, untuk isi tersurat yang keempat, gunakan penanda wacana akhir sekali kelemahan penguatkuasaan. Apakah yang akan berlaku jika penguatkuasaan lemah? Kesannya, pemandu bebas memandu tanpa mematuhi peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Dan akhir sekali, kamu perlulah menulis satu ayat bagi kesimpulan. Dan kesimpulan kamu perlulah mengandungi cadangan dan harapan. Contohnya, kesimpulannya, semua pihak haruslah
mematuhi peraturan jalan raya supaya kemalangan dapat dielakkan. Baiklah, warna merah jambu yang cikgu tebarkan adalah isi tersurat, iaitu isi yang terdapat dalam petikan, manakala yang tidak diwarnakan adalah isi tersirat. Di bahagian bawah sebelah kanan, kamu perlu menulis jumlah patah perkataan dan dikurungkan. Baiklah, tugasan kamu pada hari ini ialah yang pertama, kamu perlu membaca petikan dalam buku teks muka surat 6. Kemudian, berdasarkan bacaan petikan dalam buku teks tersebut, kamu perlu mengenal pasti isi tersurat dan juga isi tersirat. Kemudian, kamu perlu membina satu perenggan isi yang lengkap, iaitu perlulah mengandungi isi tersurat dan juga isi tersirat. Kemudian, cikgu nak kamu kongsikan perenggan isi yang lengkap tersebut dalam grup WhatsApp kelas. Kita akan bincangkan bersama. Kemudian, sebagai latihan kerja rumah kamu perlu membina ulasan yang lengkap dalam buku penulisan. Sila hantar tugasan yang sudah lengkap ke Google Classroom, ataupun jika kamu tidak boleh login Google Classroom, kamu boleh hantar tugasan kamu melalui WhatsApp personal cikgu. Soalan karangan ulasan berdasarkan buku teks muka surat 6. Arahan soalan. Berdasarkan gambar raja di bawah, tulis ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. Baiklah, berdasarkan gambar raja yang cikgu kongsikan dalam video ini, tajuk ulasan kamu ialah laluan pendidikan selepas tingkatan 3. Okey, isi tersurat iaitu isi yang diberikan dalam petikan. Manakala isi tersirat ialah idea atau ayat sendiri yang terdiri daripada contoh, huraian atau kesan. Dan yang terakhir sekali ialah kesimpulan. Kamu perlu memasukkan cadangan dan harapan dalam kesimpulan. Berdasarkan gambar raja, terdapat 3 pilihan laluan pendidikan selepas tingkatan 3. Baiklah, kita tengok pilihan yang pertama, iaitu selepas tingkatan 3, kamu akan naik ke tingkatan 4 dan 5. Dan sewaktu di tingkatan 5, kamu akan menduduki peperiksaan SPM. Selepas peperiksaan SPM, kamu ada 2 pilihan, sama ada kamu nak melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma, iaitu di universiti awam, universiti swasta ataupun Institut Latihan Kemahiran Awam selama 3 tahun. Ataupun pilihan yang kedua, sama ada kamu nak melanjutkan pelajaran ke peringkat pra-universiti, iaitu tingkatan 6, asasi, matrikulasi selama 1 hingga 2 tahun. Kemudian selepas tamat sahaja pengajian di peringkat diploma ataupun pra-universiti, asasi dan matrikulasi, kamu boleh menyambung pengajian kamu ke peringkat ijazah sarjana muda, iaitu selama 2,5 tahun hingga 5 tahun. Seterusnya, pilihan kedua laluan pendidikan selepas tingkatan 3, iaitu CJ Kemahiran selama 1 hingga 2 tahun. CJ Kemahiran ini sesuai bagi pelajar yang kurang menunjukkan prestasi yang baik dalam bidang akademik. Contoh aliran kemahiran seperti automotif, kimpalan, binaan bangunan, seni reka fashion dan sebagainya. Pilihan ketiga laluan pendidikan selepas tingkatan 3, iaitu kamu boleh menyambung sijil vocational selama 2 tahun, kemudian
sambung ke peringkat diploma vocational selama 2 tahun dan selepas itu kamu perlu menjalani latihan industri selama 3 bulan. Kemudian kamu boleh menyambung pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda iaitu selama 2,5 tahun hingga 5 tahun. Baiklah, cikgu harap kamu faham semua penerangan yang cikgu telah berikan. Sekiranya ada soalan, boleh kemukakan dalam grup WhatsApp kelas. Kita akan bincangkan bersama-sama. Terima kasih kerana mengikuti kelas kita pada hari ini. Jumpa lagi pada minggu depan. Bye. Assalamualaikum.